Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah topik yang kedua yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu bertajuk Taman Negara Kita. Baik, dalam tajuk ini kita akan belajar tentang pantun. Kita akan kenal pasti pembayang pantun dan juga maksud dalam pantun. Okey, kita lihat dulu di bahagian bawah ini ada info bahasa tentang pantun. Yang pertama ialah rima. Rima ialah bunyi yang sama pada huruf atau kata akhir dalam sesuatu rangkap pantun. Manakala jeda pula ialah hentian di tengah baris pantun. Dalam rangkap pantun kedua di atas, jeda ditandai oleh lambang palang. Okey, kita lihat. Baik, tajuk kita hari ini ialah Taman Negara, ya. Jadi pantun-pantun yang kita akan baca nanti semuanya berkaitan dengan Taman Negara. Okey. Kita lihat dulu pantun yang pertama. Letak di para buah delima, daun ketupat di sisi saudari. Okey, dua baris yang pertama ni ialah pembayang maksud. Ya, pembayang dalam pantun. Okey, pembayang dalam pantun ni dia tak ada kaitan langsung dengan tajuk yang kita pelajari. Ya, tajuk dalam pantun tu tak ada kaitan. Dia cuma pembayang bagi menyedapkan bacaan pantun kita. Okey, yang penting adalah baris ketiga dan keempat ini yang membawa maksud bagi pantun. Okay, Taman Negara diberikan nama, dijadikan tempat indah lestari. Okay? Taman Negara diberikan nama, dijadikan tempat indah lestari. Ini adalah maksud yang hendak disampaikan dalam pantun. Okay? Baik, kita lihat yang kedua. Hilang kejora menjelang pagi, nampak tipisan belumlah cair. Taman Negara tanahnya tinggi, jadi kawasan tadahan air. Okey, ni perenggan kedua ni. Macam biasa, baris satu dan baris kedua merupakan pembayang maksud. Dia tak ceritakan langsung tentang Taman Negara. Okey, kita boleh tulis apa sahaja ayat bagi baris pembayang ni yang melibatkan flora, tentang fauna, alam sekitar, okay, tentang masyarakat. Tetapi jangan tulis tentang tajuk. Okay, yang nak ditulis tentang tajuk tu kita tulis pada baris ketiga dan keempat. Ni adalah maksud pantun. Okay, Taman Negara tanahnya tinggi, jadi kawasan tadahan air. Maksudnya apa? Taman Negara ni terletak di kawasan tanah tinggi. Okay, yang dijadikan sebagai kawasan tadahan air. Okay, kamu lihat hilang kejora ditandakan dengan warna merah dan juga Taman Negara. Kamu lihat di sini sebutan sebutan akhirnya kejora dan juga negara. Ya, sebutannya sama, iramanya seirama. Sebutannya seirama. Begitu juga nampak titisan. Jadi kawasan, ya, san dan juga san. Tetapi perkataan ini sebutan pada pertengahan baris ni tidak semestinya sama. Ya, tapi lebih kalau kamu dapat bina pantun yang terdapat sebutan yang sama, pantun awak lebih cantik. Yang mesti sama, sebutan yang mesti sama adalah pada akhir baris pantun. Pagi. Cikgu tandakan pagi. Kemudian tinggi. Okey. Baris 1 dan juga 3 mesti sama sebutan. Ya, tinggi. Okey. Untuk baris kedua mesti sama dengan sebutan akhir baris keempat. Cair. Dan juga air. Okey. Baris 1 kena ingat baris 1, hujung baris 1, sebutan hujung baris 1 mesti sama dengan sebutan hujung baris ketiga. Sebutan akhir baris kedua mesti sama dengan sebutan akhir baris keempat. Dia selang-seli. Ya. Cair, air. Okay, itu yang penting. Kemudian kamu dapat lihat palang di sini. Inilah yang menunjukkan jeda. Jeda tu apa? Jeda tu kita berhenti seketika. Contohnya,
hilang kejora menjelang pagi. Dengar tak cikgu? Berhenti sekejap dekat tengah-tengah baris tu. Hilang kejora menjelang pagi. Nampak titisan belumlah cair. Dia ada turun naik. Nampak titisan belumlah cair. Taman negara, tanahnya tinggi. Jadi kawasan tadahan air. Palang kat tengahnya adalah jeda. Ya, tapi kamu tak perlulah tuliskan palang ni dalam penulisan pantun kamu. Ini adalah untuk menunjukkan kepada kamu di manakah jeda tu perlu berada dalam pantun. Ya. Baik. Satu lagi cikgu nak kamu lihat. Kita tengok dekat rangkap yang ketiga ni. Okey, kamu lihat tanda baca pada setiap baris pantun. Okey, baris pertama kita letak koma. Kemudian baris kedua kena letak noktah dan juga koma bertindih ni. Ya. Dan baris ketiga letak koma. Dan baris keempat, baris terakhir letakkan noktah. Susunan tanda baca mesti macam ni ya. Koma, kemudian titik dan juga koma bertindih. Kemudian koma dan akhir sekali noktah. Okey. Kamu lihat kat sini ada baris kosong. Ingat tak cikgu kata tadi baris 1 dan 2 ni adalah pembayang atau maksud? Pembayang atau maksud. Baris pertama dan kedua adalah pembayang. Ya, dia tak ada kaitan langsung, ayat ni tiada kaitan langsung dengan tajuk. Kalau tajuk hari ni tentang Taman Negara, maksudnya baris pertama dan kedua ni pembayang ni tak ada kaitan langsung dengan Taman Negara. Okey. Ini adalah maksud. Baris ketiga dan keempat adalah maksud. Taman Negara perlu dilindungi. Kitaran alam kekal selamanya. Jika kita hendak mengekalkan kitaran alam secara seimbang, kita perlulah melindungi taman negara. Sebab dalam taman negara tu ada banyak hazanah. Ya? Ada pokok-pokok, ada hidupan liar yang kita perlu pelihara dan juga lindungi. Okey, kemudian di rangkap yang keempat, di pohon ara ayam berkokok, di atas tanah turun sinuri. Okay, ayat dua baris ni ditulis tentang alam sekitar. Ini adalah pembayang. Ia tak ada kaitan dengan taman negara. Okay, jadi kamu perlu cari apakah baris maksud yang sesuai dituliskan pada rangkap keempat ni. Ya, kat mana kamu nak cari pilihan jawapannya? Kamu lihat pada bahagian atas sekali ni ada 4 baris ayat yang terletak dalam 2 kotak. Ya? Ini adalah pilihan jawapan kamu. Ya, kamu perlu pilih di antara 2 ni. Pokok bidara di tepi perigi, pohon mempelam lebat buahnya. Ada tak kaitan dengan Taman Negara? Tak ada. Jadi maksudnya ini adalah pembayang pantun. Kamu lihat pembayang pantun tu baris 1, 2 ke baris 3 ke 4? Inilah baris 1 dan 2. Sesuai tak hujungnya? Rima akhirnya sama tak? Ni dan juga nya. Sesuai tak? Tengok. Gi, nya. Okay? Kalau kamu kat sini gi, kat bawah tadi ni. Ya, tak apa. Asalkan hujung itu sama. I. Okey? Gi dan ni. Okey, hujungnya i juga. Okey, i sebutannya i. Okey? Kemudian Taman Negara banyak pokok, hakisan tanah dapat dihindari. Okey? Ni ada perkataan Taman Negara. Maksud ini adalah baris maksud. Sebabnya dia ada kaitan dengan tajuk kita Taman Negara. Okey, awak lihat baris rima akhirnya kok dan juga ri. Sesuai tak? Kat rangkap yang keempat ni. Okey. Okey, di sini pembayangan juga kok dan juga ri. Jadi sesuailah kamu lihat. Kamu letakkan pilihan jawapan tadi di bahagian ini. Okey, cikgu nak tunjukkan